ini. Tetapi Tuan Timbalan Yang di-Speaker, ya, Tanjung Karang bangun. Ya, saya Tanjung Karang. Panjang sangat dia cakap Tuan Speaker, saya nak bercakap lepas ni. Berapa jam boleh bercakap ni? Ya. Saya nak tanya satu. Saya terima kasih banyaklah kepada Yang Berhormat Padang Serai yang tunjuk perlembagaan above the law, above everything, perlembagaan yang seperti kita patuhi. Saya nak tanya pendapat Yang Berhormat. Sekarang ni di Geneva ni ada satu gabungan NGO hak asasi manusia yang sedang nak melobi di Geneva, dan dalam 17 tuntutan yang dibuat saya tengok ada empat perkara yang dituntut jelas bertentangan dengan perlembagaan kita mengenai kedudukan agama Islam, mengenai hak keistimewaan orang Melayu. Bagaimana pendapat Yang Berhormat? Apakah Yang Berhormat bersetuju dengan kumpulan NGO yang hari ini sedang melobi di Geneva, yang kita lihat tuntutan itu memang bercanggah dengan apa yang ada di dalam perlembagaan kita? Tuan Timbalan Yang di-Pertua, sesiapa pun rakyat di dalam negara ni ataupun badan NGO ataupun sesiapa mempunyai hak untuk melobi. Tetapi adakah pendapat mereka akan diterima? Adakah perubahan yang mereka cadangkan akan diterima oleh parlimen dan negara dan kesemua rakyat adalah perkara yang lain. Tetapi di bawah perlembagaan negara kita, sekali lagi saya kata perlembagaan, kesemua rakyat ada hak freedom of expression pasal 10 untuk membawa pendapat mereka mengenai apa-apa kekurangan di dalam undang-undang atau perlembagaan atau pentadbiran negara dan meminta supaya ia dibaiki. Itu hak mereka. Tetapi yang kita kata di sini adalah bahawa hak-hak yang telah dinyatakan dengan jelas dan adalah undang-undang pada masa ni, itu mereka nak lobby. Saya tak tahu apa dia nak lobby. Dia nak lobby, itu hak dia. Tetapi ini undang-undang yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Dan hujahan saya pagi ini adalah kerajaan mengetepikan undang-undang yang ada di dalam perlembagaan persekutuan, terutamanya bab 2 perlembagaan persekutuan, iaitu fundamental liberties. Ya, itu hujahan saya. Saya tanya Berhormat, Yang Mak bersetuju ke cara pelobi-pelobi ini pergi ke Geneva? Yang Mak kata perlembagaan Yang Mak seorang peguam. Kita ada proses. Dan saya akan berucap, you tunggulah bila saya tak penjelasan sebelum saya berucap. Saya nak dapat penilaian Yang Berhormat dulu sebelum saya berucap. Adakah Yang Berhormat bersetuju dengan cara pelobi pergi ke antarabangsa? Sedangkan dalam negara kita ada prosedur dan juga peraturan-peraturan kita. Bayangkan kalau semua rakyat di dalam negara kita sudah mencuba menepikan perlembagaan, peraturan-peraturan kita, apa akan jadi di dalam negara kita yang ada berbilang kaum, agama dan masa? Sebab itu saya nak tahu penilaian daripada PKR, Yang Berhormat PKR. Adakah memang bersetuju dan menyokong penuh tuntutan yang dibuat oleh NGO ni? Itu saja yang saya nak tahu. Yang nak hujah tu saya pun faham. Tak payah nak hujah itu penilaian Yang Berhormat. Setuju atau tidak? Saya rasa dengan hormatnya kepada Yang Berhormat Tanjung Karang tak faham jawapan saya tadi. Saya dah terangkan bahawa sesiapa pun rakyat di negara ini bukan negara komunis, ini bukan Korea Utara. Kesemua rakyat negara ini mempunyai hak. Kalau dia tak berpuas hati dengan mana-mana peruntukan, mana-mana undang-undang termasuk perlembagaan persekutuan, ada hak untuk melobi dengan cara yang betul, cara yang aman untuk mengubahkannya. Hak itu senantiasa ada. Yang saya sebut adalah mengapa Yang Berhormat Tanjung Karang tidak menjawab perkara ini. Mengapa undang-undang yang sedia ada di dalam perlembagaan persekutuan bab 2 fundamental liberties diketepikan, dilupai dan diperkecilkan dan diremehkan oleh Kerajaan Barisan Nasional selalu, senantiasa, bertahun-tahun sejak merdeka. Itu persoalan yang timbul pada pagi ini, Tuan Timbalan Yang di-Pertua. Ya, Tanjung Karang bangun. Boleh saya cukuplah 2 kali dah. Okeylah, tapi bila saya bocak Yang Mak tunggu bila saya bocak Yang Mak tunggu dan Dewan. Yang Mak jangan lari lah. Bagi saya menjawab apa yang ucapan Yang Berhormat. Apa nanti? Jangan ucap lari luar. Saya sebelum Yang Berhormat Tanjung Karang mencelah tadi, saya sedang sebut mengenai perlembagaan persekutuan menjadi undang-undang yang paling besar di negara ini, yang paling agung, ya. Dan poin yang saya nak buat adalah bahawa
apabila kita meneliti perlembagaan ini, bukan sahaja perkataan-perkataan di dalam perlembagaan ini perlu dihormati, tetapi the spirit of the constitution, dengan izin Tuan Yang Bertuan. Kerana apa yang penting di dalam sebuah negara demokrasi bukan sahaja wujudnya constitution, tetapi dengan izin constitutionalism ataupun constitutionalisme. Suatu negara demokrasi yang benar-benar menghormati hak semua rakyat, kebebasan rakyat seperti termaktub di dalam bab 2 ni, Perlembagaan Persekutuan kita ni, mesti juga mengamalkan constitutionalisme ataupun constitutionalism. Apa tu constitutionalism? Saya ingin berhujah bahawa Kerajaan Barisan Nasional tidak pernah mengamalkan constitutionalism. Dan apa itu constitutionalism? Constitutionalism adalah menghormati dengan izin human dignity, menghormati hak-hak asasi rakyat, menghormati keadilan. Itu adalah constitutionalism, lain daripada constitution. Saya bagi contoh, umpamanya di bawah rejim apartheid di Afrika Selatan dulu ada constitution. Dia ada perlembagaan seperti kita, ada perlembagaan bertulis constitution. Tetapi yang dia tidak ada di bawah rejim apartheid adalah constitutionalism ataupun constitutionalisme, iaitu menghormati human dignity dan hak-hak asasi rakyat. Kerana itu dia mendera, dia memenjarakan, dia membunuh Steve Biko, dia memenjarakan Nelson Mandela kerana dia tidak faham mengenai constitutionalism walaupun negara itu mempunyai written constitution. Saya meminta kepada Yang Berhormat Menteri dalam membawa perubahan-perubahan dan rang undang-undang seperti ini, biar kita kembali sekali lagi kepada cara mentadbir negara yang betul, iaitu cara yang membawa konsep constitutionalism kepada negara kita sekali lagi. Jangan disebabkan ada exception, iaitu artikel 149 yang sepatutnya dah dimansuhkan, tetapi masih ada, mengambil peluang itu. Ada 149, terus membawa satu undang-undang yang mengetepikan fundamental rights ataupun hak-hak asasi. Jika kerajaan benar-benar berpegang kepada konsep constitutionalism, perlembagaan persekutuan kita tidak akan dilayan seperti ini. Dan jika kita lihat pada masa Perdana Menteri berjanji untuk memansuhkan ISA, jawapan kita pada masa itu pun dengan segera adalah jangan sahaja mansuhkan ISA, mansuhkan pasal 149. Cuba Yang Berhormat cek balik kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh kita. Mansuhkan juga pasal 149 kerana ia adalah satu pasal yang extraordinary yang dibawa pada masa ada pemberontakan komunis yang memberi ancaman yang serius kepada kewujudan negara kita. Tetapi perkara itu tidak dibuat. Hanya ISA 1960 dimansuhkan. Kesannya hari ini kita berada di Dewan Rakyat, masalah yang sama. 149 digunakan sewenang-wenangnya semata-mata ada dalam perlembagaan, dan kita terpaksa berhujah mengenai undang-undang di mana undang-undang jenayah biasa sekarang di bawah pasal 149. Jenayah biasa dibuat seperti terorisme dan sebagainya. Apa dah jadi? Apa dah jadi, Tuan Timbalan Yang di Speaker? Tuan Timbalan Yang di-Pertua. Kalau ini adalah tindakan-tindakan yang diambil, maka nasib rakyat negara kita adalah amat membimbangkan. Kerana saya khawatir dan saya bimbang melihat kepada perkembangan baru-baru ini, perkembangan mutakhir ini, di mana PCA dibawa detention without trial. Semalam kanun keseksaan section 203 yang menyekat maklumat dan sebagainya. Sekarang SOSMA, dan dalam 2-3 hari ini juga pindaan kepada kanun acara jenayah. Kesemuanya menyekat, mengetepikan hak asasi rakyat. Apakah haluan negara kita pada masa ini? Mengapakah kita perlu reaksi seperti ini semata-mata kerana ada beberapa grup gangster yang sedang membuat kacau di negara?
yang sedang melakukan jenayah biasa di negara. Apakah ini reaksi? Ini seolah-olah hendak membunuh nyamuk dengan tukul yang besar, dengan giant hammer to kill one mosquito. Ya, memang one mosquito. Sebab tengok takrifan di dalam kanun acara jenayah, an organized criminal group is 2 persons or more, 2 orang, itu sahaja. Ya, Padang Seraya hampir 1 jam. Ya, saya dah nak habis dah. Dan dengan itu sebenarnya itu hampir ayat terakhir. Ya. Dan dengan secara tepat Tuan Timbalan yang di-Pertua dah jangka. Dan dengan itu Tuan Timbalan yang di-Pertua, terima kasih kerana memberi saya masa yang mencukupi, dan saya rasa perlu kerana undang-undang ini adalah undang-undang yang amat serius, dan saya meminta dan bagi pihak semua rakan saya bahawa undang-undang ini, rang undang-undang pindaan kepada Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 ini ditarik balik dengan serta-merta. Terima kasih. Ya. Sila Tanjung Karang. Terima kasih. Sampai 1 jam pun boleh. Sampai sebelum masa. Baik, saya terima kasih kepada Datuk Timbalan Di-Pertua bagi peluang saya mengambil bahagian dalam pembahasan undang-undang ini. Saya menyokong penuh undang-undang ini kerana ianya bermula daripada undang-undang SOSMA, Akta Anti Jenayah, Pencegahan Jenayah yang kita boleh luluskan. Semalam pun kita lulus juga undang-undang. Ini semuanya undang-undang yang diluluskan untuk kita menjaga keselamatan dalam negara kita. Yang berhormat Padang Seraya, saya dengar banyak kali mempertikaikan artikel 149. Betul, sejarahnya 149 ini dibuat waktu darurat. Masa itu ancaman negara pada masa itu ialah komunis. Sebab itu kita kenalkan 149 demi menjaga keselamatan negara pada ketika itu, yang mana komunis semua orang tahu mereka bukannya pejuang tapi pengkhianat kepada negara. Ramai tentera yang mati dibunuh, ramai rakyat juga diancam, terpaksa rancangan BRICS dibuat. Tapi kadang-kadang yang sebelah sana menyokong perjuangan komunis, Sepang bersokong juga komunis. Jadi itu yang susahnya. Apabila boleh. Tak apalah, tak apa, saya osik aja. Duduk. Saya minta tarik balik. Saya tak tu saya bila masa dalam ucapan saya sokong komunis. Ada beza saya menyokong. Duduk jap. Tak apa. Sebab tuduhan. Ni sebelum Sepang suruh Tanjung Karang duduk ni. Saya nak tanya Tanjung Karang benar ke Sepang ni? Benar. Okey, sila. Saya ada satu yang hormat kena faham antara berhujah dengan mencelah. Kalau berhujah saya akan potong. Mencelah saya bagi. Sila Sepang. Tanjung Karang ni dia tak tahulah dia nak mengusik saya ke dan sebagainya, tapi tuduhan mengatakan saya menyokong komunis ni tak betul. Boleh bacalah handset ucapan saya. Saya menyatakan tentang cimpeng itu ialah saya kod apa yang telah dinyatakan oleh orang yang draft perjanjian, Tan Sri Rahim Noor. Dia mengeluarkan kenyataan yang mengatakan bahawa sepatutnya dibenarkan abu mayat dia dibawa balik ke Malaysia. Dia mengatakan bukan saja begitu, masa dia kata cimpeng hidup pun dia kata sepatutnya dibenarkan dia masuk ke Malaysia. Ini bukan saya kata, Tan Sri Rahim Noor. Sebab tu saya kata ucapan saya, kalau Mak Sabu yang cakap itu, hari ni cakap, semalam dah kena tangkap. Tapi bila Rahim Noor cakap, Tanjung Karang tak bising, UMNO tak bising. Tapi isunya isu kemanusiaan. Jangan distort ucapan saya. Tak faham. Kecuali ada masalah pendengaran, saya maafkan. Faham dah, saya faham dah apa yang berhormat cakap tu. Senang dia berhormat. Kita kata tak boleh bawa abu tu. Kalau kita bawa abu tu segenggam cukuplah. Apa mereka akan buat? Mereka akan bina tugu. Mereka akan bina tugu. Inilah tugu cimpeng. Dan akhirnya nanti akan create satu budaya bahawa tugu ni nanti seolah-olah suatu tugu yang melahirkan. Yang berhormat duduklah. Saya nak kita nak tanya. Boleh? Nak tanya. Dah duduklah. Saya tak lagi nanti berhormat. Sejak bila pula Tanjung Karang jadi Tuhan ni boleh ramal benda-benda ni? Yalah. Itu sebab ini kelemahan. Ini kelemahan pembangkang dengan kerajaan. Kerajaan tengok jauh ke depan, pembangkang tengok belakang dan sempit pemikiran. Kita bercakap cerita yang betul, mereka bercakap imajinasi.
Ini bezanya. Bezanya saya balik kepada undang-undang ini. Dia kata artikel 149 balik kepada isu komunis. Kita kena faham ancaman komunis. Betul. Tetapi ancaman dalam negara ni daripada semasa ke semasa dia berubah. Bila kita berjaya menghapuskan selama komunis, adakah negara kita selamat? Masih belum. Timbul pula isu rusuhan kaum tahun 1969 yang pada masa itu kita paksa memperkenalkan beberapa undang-undang EO dan sebagainya. Bila kita dah kedakan rusuhan kaum, kita dah bawa operasi lalang yang bermakna, saya mesti ingat kalau tak ada operasi lalang ASA pada masa itu, saya ingat kita ni tak tahu tahan atau tidak lagi. Kerana ada ASA lah menyelamatkan rusuhan kaum 69, kemudian berulang tahun 1987. Dah yang duduk saya belum habis cakap lagi. Boleh minta cara ni? Depan ni. Duduklah dulu. Depan ni boleh. Ya, saya bagi. Okey, saya bagi, tapi tu saya kacau saya cakap. Don't take my time. Tak apa, saya bagi. Ni saya cerita sejarah. Saya orang berhormat kata di sejarah. Saya pun cerita pasal sejarah. Ya, beruas belum bangun lagi. Belum benar lagi. Bagi saya habis dulu. Saya bagi. Saya cerita sejarah. Ancaman yang dikatakan ancaman keselamatan negara apa? Komunis dah selesai. Tahun 69 tubuh rusahan timur rusahan 1969 13 Mei. Siapa yang boleh pertikaikan? Siapa yang sampaikan filem Tanda Putera pun di AP takut nak tayangkan dekat Pulau Pinang. Padahal saya tengok filem Tanda Putera tak ada apa pun. Tak ada apa, hanya mungkin dia tengok ada laman-laman di AP kali. Ini sebagai contoh. Baik, kita selesaikan dengan adanya undang-undang kita baru, urusan kaum kita dapat selesaikan. 1987 hampir tercetus urusan kaum. Ramai kena tangkap ni. Sahabat saya, abang saya daripada Pasir Salak pun kena tahan di bawah SA, betul ya Mat? Tahan. Sebab apa? Masa itu isu bila ada orang bukan Melayu mempersoalkan kedudukan orang-orang Melayu. Orang Melayu berhimpun, saya pun ikut sama. Tahun 1987 saya balik dari London dalam hujan yang lebat, kita berhimpun penuh di dalam TPCA. Tapi saya tak ada kena tangkap sebab saya baca itu hanya jadi pengikut. Yang kena tangkap yang berhormat daripada besar sebab dia cakap berapi-api. Nanti dulu. Saya tak lari, saya masa itu budak lagi, saya tak lari. Yang Kubang Keran kau lari ke mana-mana, saya tak lari. Saya tunggu dalam hujan lebat, saya ingat. Selesai. Nak buat satu lagi himpunan besar-besaran di Studio Merdeka. Kemudian nasib baik ada ASA. Tangkap operasi lalang. Semua kena tangkap. Orang Pembangkang kena tangkap. Orang UMNO, Ibrahim Fahmi Ibrahim kena tangkap. Pasir Salak kena tangkap. Siapa lagi? 3 orang, saya lupa seorang lagi. Nanti saya nak cerita sejarah dulu. Tak, saya bagi. Saya nak cerita sejarah. Sebab yang berhormat Sepang, bagi saya sejarah, bagi saya cerita. Tak, pasal operasi lalang boleh? Kita ikut peraturan, okey? Ikut peraturan. Saya tak pernah lari lah. Yang berhormat yang lari daripada Tenggarang pergi lagi ke Sepang. Saya tak pernah lari. Saya tak lari. Yang ni, saya cerita sejarah ni. Sejarah ancaman keselamatan negara ini cukup berbahaya. Ancaman ini berubah daripada masa ke semasa. Bila kita operasi larang dah selesai, kita kata kedalah pasal rusuhan kaum. But now, apa ancaman kita sekarang? Teroris. Sebab kita ada kasus semua teroris. Masa dulu saya masih ingat kumpulan GI mengancam bukan saja Malaysia, negara-negara jiran ramai kita dapat tangkap bawa GI, penuh ASA dengan GI pada masa itu. Saya pergi ke Munting, Camp A, Camp B, Camp C, semuanya daripada GI. Tak ada seorang pun politician yang ditahankan pada ketika itu dipenuhi dengan GI, kerana GI pada masa itu teroris, pengganas yang boleh mengancam keselamatan negara kita. Ini isu dia, kena faham. Baik, sekarang ni pengganas, macam mana kita nak mati pengganas? Okey, ASA kita dah tak ada, kita akan tekan semua untuk mengatakan teroris. Dan kita kena tengok yang ke hadapan. Apa ancaman kita ke hadapan? Sekarang ni selain daripada pengganas ni agak-agak dah gede sikit, ramai yang kita dah tangkap. Hari ni apa ancaman kita? Ialah gangster. Ancaman-ancaman yang dibuat oleh saya bagi satu isu, bagi saya cerita sejarah, saya tinggal bagi habis tu satu isu. Okey, saya cerita satu isu dulu, isu mengenai sejarah juga ancaman. Lepas tu saya akan bagi yang berhormat cakap sebelum saya masuk isu yang kedua. Okey, apa kita ni ancaman sekarang ni yang sedang mengancam kita? Ya, jenayah. Tak pernah lagi lah dalam sejarah seingat saya
bila ada gangster mati, terang-terangan buat demonstrasi, berarak, tulis nombor gangster 04 08, sampai rakyat rasa takut. Jaranglah kita tengok macam Malaysia dia jadi bandar koboi lah. Tengah-tengah minum tank tembak, tengah-tengah naik kereta tank tembak. Ini negara koboi ke? Betul, kita ada undang-undang yang kita dah cakap berapa. Saya bukan macam pemangkan ulang benda yang sama. Dah sebuah masa untuk apa? Itu juga benda yang diulang-ulang. Bermakna mesti tahu membezakan bahawa masa bila polis akan menggunakan akta pencegah jenayah, masa bila polis akan menggunakan bahawa CPC semata diungkit lagi 203 semalam yang mengatakan bahawa menyekat kebebasan untuk memberikan maklumat. Saya dah cakap banyak kali, banyak benda. Tengok cakap bahawa akta mana yang akan dakwa. Saya dah cakap semalam. Yang adakah akta itu, section itu untuk ni yang pembocor-bocor rahsia dapat kuasa ni semalam. Kalabakan cerita dengan saya. Kalabakan tak ada, boleh confirm dengan dia. Dia kata dekat tempat dia, Kalabakan kata polis buat operasi berbagai-bagai kali, buat operasi untuk mengatasi Tanjung, semua gagal. Lepas tu kata dia Osopili menyamar sebiar biasa. Dia pergi private, tengok-tengok rupanya anggota dia yang jadi barwa kat situ, yang tolong share sama dengan toke-toke candu ni. Ini Kalabakan cakap dengan saya. Besok tanya dia. Ini sebagai contoh. Sebab itu kita ada undang-undang yang kita tujukan kepada orang yang membocorkan rahsia. Saya dah cakap semalam, kalau orang tu membuat fitnah, bawah akta Fitnah Prevention Act. Kalau orang tu buat kesalahan bocor bank, ada akta, ada mafia. Kalau rahsia-rahsia resmi kerajaan, ada Official Secret Act. Apa yang nak dirangkumkan dalam undang-undang yang kita ada banyak, seolah-olah bila ada satu undang-undang lain semua, seolah kita dah tak ada undang-undang, seolah-olah kita tak ada mahkamah, dah tidak ada keadilan. Biasa nak balik kepada isu ni, ancaman keselamatan negara. Boleh? Sekejap. Okey. Apa saya bagi? Ya. Terima kasih Sepang dan Jasin. Terima kasih Jungo Tanjung Karang. Tanjung Karang telah membangkitkan tentang operasi lalang, yang mengatakan bahawa itu dicetuskan oleh pembangkang. Tapi saya nak tanya, adakah, saya rasa saya khawatirlah, takut Tanjung Karang ni mungkin ada masalah amnesia, dia lupa. Jadi saya nak katakan, kalau Tanjung Karang bersikap jujur, dia sejarah, tak boleh nak dinafikan. Dia bermula daripada MCA dengan UMNO sendiri, di mana ucapan daripada pekan ketika itu, Ketua Pemuda, dia bercakap, marilah kita titiskan darah Cina dengan keris. Itu ucapan. Ini ucapan, dan dia bermula dengan Lee Kim Sai. Dengar dulu. Dengan Lee Kim Sai. Biar saya cakap dulu, saya tak habis lagi. Bagi saya dulu. Sekejap je. Saya faham. Jadi Lee Kim Sai, sekejap. Bermana cakap. Well, Tanjung Karang dengan Sepang. Duduk sekejap. Sekejap, duduk sekejap Tanjung Karang. Saya ingatkan yang berhormat untuk berbahas fakta kena betul. Jangan menunjuk dewan dan dengan menyentuh hak ahli, seorang ahli yang lain. Ini flow saya faham. Saya faham. Siap. Saya sebab ini yang masa sini di center, okey? Cukup, saya faham. Tak, kenapa saya dalam faham kes sejarah itu Tanjung Karang tidak menyatakan Lee Kim Sai itu telah pergi ke Australia. Lee Kim Sai tidak ditahan bawah IC. Yang ditahan adalah pemimpin DAP, termasuk daripada Malaysia Selubur ditahan. Ini Sepang. Menteri. Ya. Apa dia? Baca peraturan dulu. Sepang dengan Timbalan Menteri. Duduklah. Duduk belakang. Duduk belakang. Apa? Yang berhormat. Yang berhormat. Ambil tindakan. Saya nak bercakap fakta. Inilah seorang ahli parlimen yang lupa daratan inilah. Dia tak faham sejarah.
Macam tu yang berhormat sekolah pun belum lagi kali. Saya di sana ini dia kena tahan essay. Dia kena tahan essay tau. Sebab operasi lalang. Ini tak ada kerja sejarah. Berapa ramai daripada pembangkang, berapa ramai dari BN? Dengar dulu. Dengar dulu. Jujur lah. Apa ni? Apa ni? Syariat ke? Bercakap tanpa apa ni? Siapa yang tak ada fakta? Memaparkan fakta yang sebenar. Apa yang tak ada? Yang Muhammad duduk lah. Apa yang tak ada fakta? Bagi saya cakap, saya tahu. Sejarah. Yang berhormat, mana lebih penting? Yang berhormat membaca sejarah. Saya terlibat dalam kejadian itu. Yang berpasal salah terlibat. Mana penting? Yang berhormat cakap sejarah. Ini sejarah apa? Orang yang kena tangkap masih hidup lagi di dalam ini. Saya ada. Yang berhormat pun tak pergi pada masa itu. Siapa punca dia? Siapa punca Pasir Lalang? Bagi saya beritahu. Siapa punca Pasir Lalang? Cakap dengan jujur. Yang dengar. Sebab itu yang berhormat, dalam kerajaan menegakkan keadilan. Punca dengan tu. Dengan apa ni? Duduklah dulu. Kan? Ini fakta. Apa ni? Duduklah. Okey, saya kata berhormat. Dalam menegakkan keadilan, kerajaan dia tengok siapa? Dia tak tengok sama ada UMNO ke, MCA ke, DAP ke. Dia tanya garang ada peraturan berapa ni betul kawan? Peraturan 36/4 adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan. Tadi saya tak pasti siapa tapi menuduh kawan saya dari Sepang. Okey, betul kawan, saya dah faham. Okey, betul kawan. Tarik balik. Sekejap. Tanya kadang sekejap. Betul kawan duduk. Kalau batu kawan sendiri pun tak pasti, macam mana saya nak ambil tindakan? Tak boleh. Sila tanya kadang. That's why dia yang fikir. Ini yang masalah dengan pembangkang. Dia tak tahu apa yang dia cakap. Dia tak faham apa yang dia cakap. Yang berhormat cakap pasal sejarah. Sejarah apa? Betul. Dia bukannya soal yang menimbulkan apa ni. Memang betul. Masa itu yang Kim Sai, Menteri Kesihatan, timbalan Presiden MCA menimbulkan isu mula. Tak cerita. Saya tahu. Soalan sekarang ini saya bagi tahu pada masa itu bahawa isu perkauman jangan dimain. Tak kira siapa bercakap. Sama ada yang cakap di MCA ke siapa, jangan sentuh hak-hak istimewa orang Melayu. Itu isu kita. Tapi bila benda itu timbul, maka kerajaan tangkap semua orang. Dia tak tanya. Dia tak kira pemimpin UMNO ke, DAP ke, MCA ke, dia tangkap semua. Termasuk dia kata pasal salah pun kena tangkap pada masa itu. Kenapa Lee Kim Sai tak ditangkap? Apa dah? Kenapa Lee Kim Sai tak ditangkap? Ni sedang Sepang ikut peraturan lah. Ini Muhammad Jasim belakang. Ya. Terima kasih Muhammad Tuan Speaker. Terima kasih Muhammad Tanjung Karang. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Tanjung Karang lah. Sebagai seorang peguam, kemungkinan Yang Berhormat Tanjung Karang dapat berhujah bukan sahaja dengan fakta perundangan, bahkan dengan sejarah. Kita dapat lihat pada hari ini apa juga bil yang kita cuba bentangkan untuk kebaikan, untuk ketenteraman awam, nampaknya tidak dapat sokongan. Bukan saja tidak dapat sokongan, ditolak pula tu. Kerajaan begitu terbuka sekali. Satu ketika dulu kita mansuhkan ISA, kita mansuhkan Akta Hasutan, kita mansuhkan EO, kita mansuhkan RR. Tak cukup lagi kerana keterbukaan kerajaan. Tetapi apa juga bil yang kita cuba bentangkan untuk penambahbaikan, seolah-olah nak ditolak. Tadi saya tengok daripada apa tu Bedang Serai nak tolak undang-undang ni. Undang-undang kita tengok undang-undang ni untuk penambahbaikan. Adakah kita mahu tengok negara kita tak ada undang-undang? Lawless country. Satu yang berhormat, saya nak tanya satu lagi ni. Undang-undang ni mudah betul. Yang kita punya bil ni untuk memperkukuhkan undang-undang yang sedia ada. Kerana undang-undang sedia ada tidak dapat membenteras jenayah-jenayah national crime. Memperdagangkan manusia mudah aja. Itu pun nak tolak ke? Jadi ini nakkan negara kita ni tak usah ada undang-undang. Itu agaknya apa yang pembangkang tak? Apa mana pandangan Yang Berhormat? Terima kasih Yang Berhormat Jasin. Saya dah kata tadi bahawa pembangkang dia berasaskan kepada imajinasi. Kita bercakap soal fakta daripada segi sejarah. Bila sebut ancaman keselamatan negara, bila komunis habis, komunis dah selesai dah. Dia saya nak bagi tahu ancaman ini sentiasa berjalan. Ancaman perubahan kaum pada masa itu 69 soal kaum,
tahun 1987 pun soal kaum, tak ada timbul soal agama lagi. Pada ketika itu tak ada soal agama, hanya kaum, soal Melayu bukan Melayu. Kita gunakan essay aman. Dan sekarang ni apa ancaman kita sekarang ni? Ialah jenayah yang terancang, yang saya kata tadi. Tak pernah lagi kita berlaku, saya tak tahulah. Dulu mana berani nak tunjuk kepala gangster-gangster ini berarak mengiring jenazah kawan-kawan dia dah jadi pegang koboi. Dan kalau kita tengok perakaan di sini, buat masa ini terdapat sebanyak 49 kumpulan jenayah terancang yang beroperasi di seluruh Malaysia, yang mempunyai anggota melebihi 43,000 orang. Ini bukan satu bilangan yang kecil. 43,000 orang yang melakukan jenayah kekerasan, terutamanya bunuh, 440 kes oleh kumpulan ini. Jenayah terancang 213. Kemudian kecederaan terhadap orang awam lebih 6,000 kes pada tahun 2012. Yang saya kata bunuh 440 tu 440 kes lah pada sehingga 2013. Kecederaan terhadap orang awam lebih 6,000 kes pada tahun 2012. Jenayah terhadap harta awam dan 123,719 kes, dan yang melibatkan berbagai hampir rasa RM 1 bilion, banyak lagi. Bukan bermakna polis kita lemah. Kalau polis kita lemah, takkan kita tengok banyak operasi-operasi mereka yang berjaya. Saya bukan macam nak ulang benda yang sama, sebab saya tahu bahawa perkara yang dibawa oleh kerajaan ini, setelah kita lihat bahawa kita kena memberikan kuasa-kuasa yang lebih kepada pihak polis sebagai contoh. Dan kita nak balik kepada bil ini, yang saya nak bagi tahu mengapa artikel 149 ini masih lagi relevan. Kerana ancaman dalam negara kita ini berbeza-beza, di antara tahun komunis, rusahan kaum, now penjenayah sedang mengancam negara kita. Dan juga mengapa yang kita nak takut kalau kita tidak terlibat di dalam jenayah? Mengapa yang kita merasa risau? Apakah yang dikatakan hak asasi? Apa? Nak kira hak asasi penjenayah? Hak asasi mangsa yang kena sambut? Hak asasi keluarga yang kena bunuh? Tak mahu mikir. Dan saya bagi tahu, takkan polis sewenang-wenangnya nak pakai undang-undang yang tangkap tapi bicara ni. CPC kita ada. Dan yang berhormat apa kita tadi, yang terancang satu atau dua, ini bukan satu atau dua, ada 43,000 orang. Jadi bermakna kita kena bercakap tengok kepada fakta. Jadi penjelasan saja ini penjelasan. Okey, penjelasan. Tu saya berhujah. Ya. Sila. Terima kasih Dato' Timbalan yang di-Ketua. Saya nak tanya Tanjung Karang, isu geng-geng ataupun geng-geng yang banyak ini memang sudah isu lama. Apabila saya baru menjadi peguam 28 tahun yang lepas, mula saja jadi peguam, polis pun bagi tahu saya di Manjung saja sudah ada 40 geng, tapi ada yang aktif, ada tak aktif. Yang isunya ialah polis boleh mengawal atau tidak. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun ini memang geng-geng ini sudah ada. Isunya penguatkuasaan dan cara mengawal mereka. Tak payahlah kita gunakan undang-undang yang sosma ini. Memanglah kalau mereka gangster ni bukan saja sekarang, zaman kedatangan mula-mula kaum Cina, Gaihin dengan Haisat dah mula gangster dah. Ini sejarah, jangan nak menafsirkan sejarah. Dah mula dah, satu kumpulan Haisat, satu kumpulan Gaihin. Sebab itu kita kena baca sejarah negara kita macam mana. Jadi sebab itu memang kita tak nafikan bahawa di mana juga mesti ada kumpulan-kumpulan ini, tetapi cara penyelesaian telah diambil. Apabila sebab itu kita ada dulu EO, kita ada RR, dan saya dah bagi tahu dulu EO ni apa tugas dia. Sebab kumpulan ni dia ada dua jenis. Satu semalam yang dipertikaikan, non-crime, serious crime and non-serious crime. Memanglah dia ada dua. Apa yang dikatakan serious crime? Ini kegiatan kita jenayah yang menggunakan keganasan, yang bunuh orang, yang pergi pukul orang, yang menggunakan kekerasan. Itu dulu digunakan EO. EO itulah guna dia. Tetapi ada lagi satu kesalahan yang dia panggil kekerasan non-violent ini. Apa? Toke pelacur, toke judi, toke nomeko, ini dah tak ada violent. Toke VCD ini dia langsung tak ada violent. Tetapi dia menyalahi undang-undang. Sebab itu kita ada Akta Kediaman Terhad. Tetapi sekarang ini bila dua-dua undang-undang itu sudah tidak ada, maka kita lihat bahawa
Berapa ramai kita tanya bahawa UOB 2,000 orang lebih menteri dalam ni pun dah bagi tahu. Bila mereka ni dibebaskan, mereka pergi cari siapa-siapa yang jadi saksi, ada orang tak bersalah pergi dibunuh balik. Sebab itulah sehingga tahun 440 dekat 2013 tak 440 kes kita bunuh. Jadi Tanjung Karang kita sambung 2,5. oh tak boleh menteri saya dah Sambung 2,5. Ya. Sambung Ya, yang hormat, sekarang kita sambung 2,5. Okey, terima kasih. Habis program ni.